fokus kita hari ini, Ustaz? Jalan hidup Islam. Cukup menarik sekali. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati teman bicara saya pada petang ini, Hajah Ni Asna. Seterusnya kepada yang diraikan, yang didoakan, para pendengar radio Aikim yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini mudah-mudahan kita dikurniakan hati yang mengingati Allah dan lidah yang sentiasa basah menyebut nama Allah. Mudah-mudahan dengan hati yang sentiasa mengingati Allah, kita akan diberi ketenangan, dan apabila lidah kita sering basah untuk berzikir kepada Allah, kita akan dapat menuturkan perkataan-perkataan yang baik, ucapan-ucapan yang memberi manfaat bukan saja untuk kita tetapi untuk orang lain juga, insya-Allah. Insya-Allah. Seorang mukmin itu bila bercakap zikir, bila dia diam diri dia sedang berfikir. Mudah-mudahan insya-Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita hati yang sentiasa mengingatinya dan lidah yang sentiasa basah dengan zikrullah. Pada petang ini sebelum saya menyebut ataupun berkongsi dengan anda semua tentang tajuk yang kita sama-sama akan bincangkan, iaitu jalan hidup Islam, marilah sama-sama kita mengimbau balik apa yang telah kita terima ataupun telah kita berkongsi pada minggu yang lepas, iaitu tentang impak dan ibadah yang membina tamadun rohani dan juga tamadun material. Saya pada rancangan itu sebagai kesimpulan katakan bagaimana kalau kita melaksanakan ibadah itu dengan sempurna, dengan syumul, boleh diumpamakan ataupun ditamsilkan satu pohon yang rindang. Saya masih ingat lagi dan saya percaya para pendengar pun masih ingat lagi metafora ataupun tamsilan pohon ibadah kita yang redup, yang rindang, yang banyak buahnya yang mana satu pohon yang rindang itu ada akarnya yang teguh, ada batang yang kukuh, ada dahan yang rimbun, ranting-rantingnya yang banyak, daun-daunnya yang merimbun dan juga berbuah. Kita tengok bagaimana pohon yang rindang ini nak disamakan dengan konsep kesyumulan dalam kita beribadah. Akar yang teguh itu umpama ibadah asas, iaitu rukun Islam, yang rukun iman yang 6. Walaupun tidak kelihatan tetapi dialah memberi keteguhan dan kesokongan yang padu kepada pokok itu. Jadi akar pokok itu, akar tunjang pokok itu umpama ibadah asas ataupun rukun yang dikata rukun iman. Manakala batang bagi pokok yang rindang itu ialah ibadah asas juga, iaitu yang meliputi rukun Islam yang 5. Bermula pada syahadah, solat, puasa sampailah naik haji, mengerjakan haji. Ini dalam yang dikatakan umpama batang bagi pokok yang rindang itu. Kemudian dahan-dahan yang besar, dahan-dahan kecil, termasuk yang dikatakan dahan-dahan kecil itu, ini persoalan fardu kifayah. Persoalan fardu kifayah yang mesti kita fahami dalam bentuk yang lebih luas. Kadang-kadang dalam masyarakat Melayu bila disebut fardu kifayah, kita hanya teringat dua perkara, solat jemaah dengan solat jenazah. Tetapi dalam Islam bila katakan fardu kifayah ataupun ibadah umum itu merangkumi seluruh sistem hidup kita, pada persoalan pendidikannya, soal ekonominya, sosialnya, hiburan dan sebagainya. Itu yang dikatakan dahan-dahan besar dan dahan-dahan kecil bagi pokok itu. Akhirnya pokok yang subur itu, yang rindang itu, mestilah ada daun-daun yang banyak. Daun-daun yang banyak ini ialah ibadah-ibadah sunat. Sama ada sunat yang muakkadah ataupun sunat ghairu muakkad. Sunat yang sangat dituntut ataupun sunat biasa ni. Jadi jangan dipandang ibadah-ibadah sunat ni satu perkara yang remeh-temeh. Kerana umpama pokok, kalau daun itu berfungsinya untuk menyediakan makanan, ada proses fotosintesis yang dijalankan oleh begitu jugalah apabila kita menjalankan ibadah sunat yang banyak, insya-Allah kita akan dapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akhirnya pokok itu mestilah berbuah yang banyak, yang lebat, yang manis rasanya, yang terdiri daripada dua. Iaitu tamadun rohaninya, manusianya jadi baik, berakhlak, kepribadian yang tinggi, dan pada masa yang sama tamadun material dan fizikalnya pun tinggi.
ya. Jadi inilah yang dikata pohon Islam yang syumul, yang mana bila kukuh bukan saja dia memberi kekuatan pada dirinya, tetapi dia boleh memberi sokongan kepada orang lain. Contohnya pohon yang renjang tu ramailah orang nak tumpang teduh tempatnya. Lepas tu ramai juga orang yang singgah untuk makan buah. Sekiranya adalah orang yang bisa kata yang jahat, yang berniat tak baik, baling pokok yang besar ini yang ada buah ni dengan batu atau kayu, apa yang dibalas? Dia akan gugurkan buah, dia akan gugurkan buah. Jadi inilah satu metafora. Kalau umat Islam kukuh teguh, ibadahnya sempurna, kalaupun orang buat jahat pada dia, bukan saja kejahatan itu tidak merosakkan dia, tidak menjejaskan diri dia, bahkan dia boleh memberi kebaikan kepada orang yang membuat jahat kepadanya. Ini sifat Islam, iaitu Islam tu selamat dan menyelamatkan. Islam tu memberi manfaat kepada orang lain. Islam itu adalah umpama satu pohon yang tahan ujian dan cabaran, sama ada ujian dari luar ataupun ujian daripada dalam. Jadi alangkah beruntungnya dunia, bukan saja orang Islam tetapi oleh orang bukan Islam dan dunia seluruhnya, apabila Islam dapat dibangunkan secara syumul, ibadah itu dapat ditegakkan secara syumul, daripada akarnya, batangnya, dahannya, rantingnya, akhirnya daun-daunnya dan berbuah. Itulah sifat Islam. Dia sentiasa memayungi umat yang lain, Tetapi malangnya realitinya tidak begitu yang berlaku kini Kita lihat sekarang ni di tengah masyarakat ada dua ekstrim. Dua ekstrim, dua kecenderungan yang melampau. Satu kecenderungan orang yang nak jaga soal akar dan batang saja, orang yang nak jaga rukun iman dan rukun Islam. Apabila melihat kata Islam tu mereka lihat solatnya, puasanya dan rukun-rukun imannya, itu saja. Jadi apa jadi kalau orang ni hanya memikirkan soal fardu ain tetapi tidak menegakkan fardu kifayah ni, umpama pokok tadi, pokok yang ada akar, kemudian ada batang, tapi dahan tak ada, ranting tak ada, daun tak ada, buah apatah lagi. Jadi orang tak kata itu pokok, orang kata tunggul. Kalau ada akar dan ada batang saja. Jadi inilah umpamanya kalau orang hanya fokus kepada rukun iman dan rukun Islam tetapi tidak menegakkan soal-soal Islam sebagai a way of life, that is, secara syumul. Jadi orang tak nampak keindahan Islam, orang tak nampak the beauty of Islam, orang tak nampak kegagahan Islam, di mana Islam tu boleh memayungi orang lain. Itu ekstrim yang pertama lah, golongan yang jaga umpama akar dan juga batang saja. Ekstrim yang kedua ialah orang yang jaga dia hanya fokus bila Islam tu sistem semuanya. Sistem ekonomi saja, sistem muamalat, sistem keuangan, semua sistem-sistem hidup. Soal-soal fardu kifayah yang difokuskan. Tetapi dia tidak ambil pusing ataupun meremehkan atau meminggirkan soal-soal rukun iman dan rukun Islam. Solatnya dia tak jaga, keimanannya tak jaga, syariatnya terbarai. Dia hanya melihat Islam di sudut memberi manfaat ekonomi, keuangan semata-mata ni. Soal-soal hukum dipinggirkan. Jadi apa yang jadi macam ni? Jadi umpama pokok tadi, nak mengharapkan dahan yang banyak, ranting yang banyak, nak harapkan buahnya, tetapi apa terjadi? Akarnya tidak dijaga, batangnya tidak dijaga. Jadi apa yang terjadi pada pokok ini ni? Kalau ditiup angin, bukan angin ribut, angin sepoi-sepoi bahasa pun pokok ni boleh jatuh. Sebab apa? Akarnya, foundationnya tak kuat. Jadi kita lihat di tengah masyarakat sekarang ni, orang berebut-rebut untuk menegakkan ekonomi Islam, kadang-kadang berlumba-lumba untuk menegakkan sistem-sistem Islam, tapi meminggirkan soal akar, soal teras dan asas ini. Menyebabkan apa ni? Belum pun maju tetapi akidah kadang-kadang sudah tercabar. Belum pun maju tetapi gejala sosialnya, ya Allah, kalau kita lihat kadar penceraiannya, kadar kelahiran anak luar nikah, gejala sosial dan sebagainya terlalu banyak. Kerana apa? Mungkin kegairahan kita mengejar kemajuan untuk menegakkan Islam sebagai sistem hidup, kita meminggirkan soal-soal akar, soal-soal trust tadi. Jadi inilah yang ekstrim yang berlaku tengah masyarakat. Sewajarnya, sepatutnya kita menegakkan akar, batang, kemudian dahannya kita jaga seluruhnya. Ini yang dikatakan ibadah yang syumul, ibadah yang sempurna. Yang itu akan memberi kekuatan. Jadi itulah sebagai imbauan kepada apa yang saya terangkan pada minggu yang lepas, iaitu pohon ibadah ataupun pohon ibadah Islam yang rendang, yang bukan saja menyelamatkan, selamat, tetapi boleh menyelamatkan. Jadi petang ini sebelum kita berinteraksi dengan para pendengar, kita ingin menerangkan satu
tajuk berikutan ataupun berkesinambungan daripada tajuk yang sebelumnya. Sebenarnya sebelum ini ya, daripada awal rancangan ini sampailah tahap ini, kita hanya pergi kepada tujuan hidup saja. Baru kepada tujuan hidup. Yang kata mukmin profesional ni ada 7 langkah ya. Pertama tujuan hidup, jalan hidup, penghalang hidup, pendorong hidup, sampailah kepada akhir hidup. Tetapi kita baru satu je kita cover, iaitu tujuan hidup. Jadi apabila ada tujuan hidup, apa next dia? Jalan hidup. Sebab kalau kita perlu jalan yang benar. Kita tak cukup hanya dengan tujuan yang benar, tetapi perlu jalan yang benar untuk membawa kepada tujuan yang benar itu. Contoh ya, ini ya, kalau kita boleh, kita dah tahu tempat kita nak pergi, alamatnya kita tahu di mana tempatnya, negerinya apa. Katalah kita nak pergi ke JB lah, katakan kita nak pergi JB, dah tahu dah kawan kita di Johor Bahru, tempatnya, tamannya di mana ya, dan sebagainya. Kita dah tahu dah kita nak ke arah itu, tujuan dah jelas dah. Tetapi kita ambil bas, yang bas itu membawa jalan ke utara. Kita tak akan sampai kerana Johor itu arah ke selatan ya. Macam mana pun tujuan kita jelas, kita tidak akan sampai ke sana ya. Jadi apa yang penting, kita bukan saja tujuan yang benar, tetapi jalan itu mestilah juga yang benar ya ni ya. Ini yang dikatakan perkara jalan ini ataupun soal jalan ini soal penting hingga Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan. Bila Allah wajibkan sesuatu untuk kita minta, itu sesuatu yang penting ni. Kerana Allah lebih tahu apa yang penting untuk kita berbanding diri kita sendiri. Jadi Allah wajibkan untuk kita minta jalan. Dalam bila ni diwajibkan dalam bacaan Fatihah kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita minta jalan yang lurus. Dan ini kita minta berulang kali. Sekurang-kurangnya 17 kali ini. Artinya kalau kita telah usia kita 40 tahun, ni belum sampai 40 tahun belum. Kalau kata usia kita 40 tahun dan ini seorang lelaki yang mula akil balik dan mula solat pada umur 15 tahun, dicongakkan, dikira-kira tak kurang daripada 155,125 kali dia minta jalan yang lurus. Bayangkan berapa banyak tu 155,125 kali dia minta ihdinas siratal mustaqim. Kita minta berulang kali. Cuma soalnya sekarang, apakah kita benar-benar meminta ni ataupun kita hanya meminta sambil lewa. Kita minta tetapi kita tak serius dalam meminta. Tak bersungguh ya. Sebagai nak tahu kita bersungguh atau tidak, saya datangkan perbandingan ya. Kalau seorang tu buat loan nak buat loan hantar bank dia nak pinjaman perumahan ke, pembiayaan peribadi ke, pembiayaan kenderaan ke dalam bank Islam lah contoh dia dah buat permohonan lah untuk buat pembiayaan seminggu je dia dah telefon balik, apa status permohonan saya apa status permohonan perumahan saya, sudah lulus ke belum ke. Kalau di bahagian bank tu kata belum ada jawapan, masih lagi dalam pertinggalan, resah kita besok kita telefon lagi sebab kita desperate, kita nak sangat rumah, kita nak sangat kenderaan, kita nak sangat pinjaman peribadi ataupun pembiayaan peribadi yang sedang kita ajukan kepada pihak bank tetapi nampaknya kita tak begitu serius nak tahu apakah yang katakan ihdinas siratal mustaqim, permohonan kita untuk mendapat jalan yang lurus daripada Allah ini, Allah Subhanahu Wa Taala dah makbul atau belum. Kita tidak pernah serius memikirkannya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah menjawab, telah memperkenankan doa kita. Tetapi kadang-kadang kita tidak mendengarnya ni sebab tu ada dalam peribahasa Inggeris ataupun kata ungkapan dalam bahasa Inggeris kata when you ask listen. When you ask listen. Apabila kita minta sesuatu, dengarlah. Cuba dalam kehidupan biasa ni ada orang suka minta nasihat. Nasihatkan saya. Tetapi bila orang nasihat dia buat tak tahu je, dia tak dengar kan, seolah-olah dia tak ambil pun nasihat tu kan. Jadi begitu juga apabila kita minta ihdinas siratal mustaqim kepada Allah, sepatutnya kita mendengar apa jawapan Allah pada permintaan kita dan kita sentiasa tertanya-tanya apakah permohonan kita, apakah permintaan kita itu sudah kita dengar, sudah diberikan ataupun jawapan telah diberikan tetapi kita tuli, alpa dan lalai hingga kita tidak mendengar jawapan daripada Allah tentang permohonan kita untuk mendapat jalan yang lurus tadi Kalau kita melihat itu, kita umpama peminta yang ego.
Peminta yang ego. Sekali lagi saya ulang ya. Peminta yang ego. Kenapa? Mungkin mulut saja yang kita minta ihdinas siratal mustaqim, tetapi hati kita tidak ni ya. Hati kita tidak benar-benar meminta. Sebab itu dalam adab yang berdoa, adab berdoa ni orang kata adab berdoa ni mesti ada kiblat, ada wuduk dan sebagainya. Ya, itu satu. Tetapi adab berdoa yang paling penting ialah ada sifat kehambaan semasa kita meminta doa. Maksudnya waktu kita minta tu kita rasa kurang, kita rasa hina, kita rasa miskin, kita rasa jahil, rasa lemah, sangat-sangat memerlukan kepada yang kita minta, Hati kita di peringkat yang rendah betul-betul. Tetapi kalau kita ego ni kita tak ada rasa hina, kita tak ada rasa miskin, kita rasa tak benar-benar meminta, mungkin kita diberi jawapan, kita tidak mendengarnya. Ya, itu yang kita. Baik, layakkah kita kalau kita fikirkan dalam hidup ini ni ya. Kata kita minta jalan yang lurus, jalan hidup yang kita minta pada. Ini bukan, kalau dalam bahasa Inggeris kita bukan minta road. Road tu jalan, tetapi kita minta way. Way itu ialah jalan hidup kita ya. Jadi mengapa kita perlu meminta jalan? Tak boleh ke kita buat jalan sendiri? Selalu kita dengar I do it my way. Saya buat dengan jalan cara saya sendiri. Jadi itulah kadang-kadang kita terlupa bahawa kita tidak layak untuk membuat jalan sendiri. Tetapi yang layak ialah kita minta kepada Allah supaya ditunjukkan jalan yang telah Allah buatkan untuk kita. Kita tak layak buat jalan. Kenapa ni Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah tegaskan lillahi mulkus samawati wal ardh. Ya. Al-Baqarah ayat 284. Apa maksudnya? Lillahi mulkus samawati wal ardh, maksudnya seluruh alam ini, muka bumi dan langit ini ialah kepunyaan Allah. Oleh kerana Allah yang punya langit dan bumi ini, kita manusia yang menjadi penumpang, ataupun dalam satu sajak sama Said mengatakan kita umpama tetamu senja saja kita tak layak untuk buat jalan. Contoh ini saya ingin buat satu metafora yang mudah saja. Contohnya anak kita atau adik kita, anak kita lah ya, dia berjalan-jalan, dia terjumpa duit 50 sen. Bila dia terjumpa duit 50 sen, dia pun bawa balik jumpa kita sebagai ayahnya ataupun kita sebagai ibunya. Dia kata, ayah, saya nak gunakan duit 50 sen yang saya jumpa ni. Sebagai ayah yang misali sebagai ibu yang baik, kita kata, awak anak tak boleh guna duit 50 sen tu. Kalau anak kita kata berhujah, saya yang jumpa duit tu. Ya, memang awak yang jumpa, tetapi confirm bukan awak yang punya. Jadi kita tak boleh benarkan anak kita membelanjakan duit yang dia jumpa. Begitu juga manusia. Dia datang ke alam ini, langit, bumi, bukit, bukau, segala-galanya sudah ada ni kita bukan pemilik, kita hanya ditakdirkan datang sebagai tetamu saja. Seperti mana budak tadi tak boleh membelanjakan duit 50 sen yang dia jumpa, begitu juga kita tidak boleh mengatur dan menguruskan hidup kita di dunia ini dengan jalan kita sendiri. Kita tak boleh. Melainkan kita merujuk kepada Tuan ampunya dunia ini, iaitu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang kita kata manusia tidak layak atur. Manusia hanya ambil jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kita menolak semua izm-izm ciptaan bikinan akal manusia untuk mengatur kehidupan, untuk mengatur ekonomi, untuk mengatur pendidikan, untuk mengatur negara, untuk mengatur diri dan hatta untuk mengatur keluarga ni. Kita kena tolak kapitalism, kita mesti tolak komunisme, kita mesti tolak sosialisme, nasionalisme, liberalisme dan sebagai izm-izm ciptaan manusia ni kita tolak. Sebab apa? Sebab kita tidak layak buat jalan hidup kita sendiri. Tetapi kita kena merujuk Allah sebagai pencipta kepada dunia ini dan dia saja berhak untuk membuat jalan. Satu metafora lain sebelum saya berinteraksi, satu metafora lain, satu perbandingan lain, katalah seorang tetamu ni datang ke rumah kita. Dia bagi salam, dia masuk. Tiba-tiba sebelum dia duduk ni dia tengok, TV ni tak betul kat sini ni. Buat sini. Langsir ni warna tak kena. Buang. Ini rumah kita ni. Dia masuk, dia atur semua. Perabot-perabot dia atur, ini tak kena, disuruhnya kita ubah-ubah. Kita kata ini tetamu yang tidak beradab. Kita kata tetamu yang minta maaf saya gunakan kurang ajar. Dia datang ke rumah kita, dia sebagai tetamu, tiba-tiba dia nak atur rumah kita. Begitu juga manusia. Dikira tidak beradab, kurang ajar, bahkan manusia yang jahat,
apabila dia datang ke dunia ini sebagai tetamu yang Allah Subhanahu Wa Taala memiliki dunia ini, maka dia pandai-pandai untuk mengatur segala-galanya mengikut akal dan ideologinya sendiri. Dia tak boleh. Kalau dia buat juga, dia adalah tetamu yang biadab ataupun manusia yang tidak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu sebagai satu lontaran ataupun satu pembukaan kepada mukadimah perbincangan kita, insya-Allah, yang kita rasa akan panjang juga, iaitu jalan hidup Islam. Ini Saya insya-Allah, dan kita membuka kepada rakan-rakan pendengar. Kalau ada soalan ataupun ingin berinteraksi bersama dengan Ustaz Fahrul di konti ketika ini, boleh tembus talian kita seperti biasa 0362051500, dan anda juga dijemput berkunjung ke Facebook IKIM FM. Boleh tinggalkan soalan-soalan anda di sana, dan nampaknya Ustaz, kita ada pemanggil kita, rakan-rakan pendengar kita yang bersama kita untuk waktu ini. Hello, Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya Aziza. Silakan puan. Ya, teruskan puan. Bila kita dah berdoa, kan kita macam ada satu masa tu kita macam diuji, kan? Maksudnya kita kena mujahadah lah. Cuma saya nak minta Ustaz ketua, macam mana kita nak kuat dalam mujahadah ni? Baik, terima kasih puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita bersama dengan pemanggil kita berikutnya. Assalamualaikum, siapa di sana? Minta tutup radio seketika. Hello, Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Zaini, silakan. Ya, okay. Saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Soalan saya, Ustaz, tentang tadi saya katakan apabila kita nak berjaya dalam hidup ni, kita kena tolak semua izm-izm yang ada. Bagaimana, dan Ustaz juga ada sebut tentang nationalism. Kalau ini pandangan saya lah, saya minta Ustaz memberikan pencerahan ataupun penjelasan. Apabila datang Nabi Muhammad SAW itu, Rasulullah SAW memperkuatkan jati diri bangsa Arab. Bangsa Arab yang sentiasa berkelahi, berbunuhan, yang rosak, yang jahiliah, lalu diperteguhkan dengan datangnya Islam, lalu terbinanya nasionalisme Arab itu sendiri. Kalau bagi saya pula, pertanyaan saya di sini, kalau kita menolak nasionalisme, dan juga dalam Al-Quran Allah Ta'ala dengan jelas mengatakan bahawa aku jadikan kamu bersuku-suku untuk saling mengenal satu sama lain. Masalahnya kalau kita tolak nasionalisme ini, Ustaz, contohnya di Malaysia, adakah wajar kita menolak nasionalisme? Kalau kita tolak, sudah pasti kalau kita gunakan hanya platform Islam, orang Sudan, orang Habsyah, orang Iran, orang Yaman juga boleh claim ini hak mereka. Jadi mohon penjelasan Ustaz Fahrul. Terima kasih Cik Zaini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Dan kita ada juga rakan-rakan dari Facebook. Saya teruskan ya. Ustaz, ada pada Encik Muhammad Fauzi, apakah hukum seorang Islam yang tidak menjalani hidup secara Islam, dan bagaimana caranya untuk kita menasihatinya supaya mengambil jalan hidup Islam? Daripada Apak Busa, katanya, mengapa kita selalu lalai? Adakah hati kita belum cukup kuat? Daripada Encik Adiwira, bagaimana menghadirkan hati di sepanjang jalan hidup Islam? Jadi antara soalan-soalan yang dapat kita kongsikan untuk waktu ini. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada semua pemanggil yang telah memberi respon ya. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita akan dapat insya-Allah ketenangan dan ketepatan ya. Mungkin apa yang saya katakan nanti bukan suatu yang tepat, tetapi boleh jadikan alat ataupun batu loncatan untuk mendapat suatu yang lebih tepat lagi ya. Begitulah ya. Jadi saya ingin respon kepada soalan Cik Azizah tadi ya, tentang macam mana nak kuat dalam mujahadah ya. Mujahadah ini adalah suatu peperangan, satu yang usaha gigih, yang berterusan, dan juga dengan suatu pengorbanan yang tinggi untuk melalui jalan bagi menuju kepada keredaan Allah. Kita dah tahu jalan kita menuju kepada Allah itu, jalan Islam ini akan dipagari oleh kesusahan. Yang ini satu sunatullah ya. Kerana jalan menuju syurga itu dikatakan huffat bil makarih ya, dipagari oleh kesusahan, manakala jalan menuju neraka itu huffat bi syahwat, dikelilingi atau dipagari dengan satu keseronokan dan sebagainya. Jadi
kita mesti terima dalam hati kita bahawa apabila kita nak ikut Islam ataupun kita nak dekat kepada Allah, mesti susah. Susah itu sebenarnya satu sunatullah. Ya, itu yang pertama. Artinya apabila kita nak bermujahadah, kemudian bila kita susah, ini sebenarnya kita sudah berada di jalan yang benar dan kita memang sedang diuji untuk dekat dengan Allah. Itu betul. Jadi itu kita dah siapkan hati kita. Sebab itu para sahabat apabila mereka diuji, mereka kata apa? Telah berlakulah janji Allah. Bila ada susah, telah berlaku janji Allah. Ya, jadi bukan dia kata macam contohnya bila berlaku satu kesusahan, kenapa macam ni? Why? Dia kata. Jadi bila why itu artinya kita tidak boleh menerima. Sebagai contohnya lah, katalah kalau kita nak pergi ke Bentong, katakan ke Bentong, kita lalui highway ni, kita dah tahu dalam mindset kita akan bertemu di karak highway nanti tol. Tol tu bayarannya RM4. Kita tak akan terkejut lagi untuk bertemu, tol, kenapa tol ni ada sini, kan? Tapi kita dah tahu dah. Sebelum kita berangkat lagi, kita tahu tol ni akan ada dan kita telah siapkan bayarannya. RM4 ataupun RM5 kita katakan untuk bayar tol tu, sebab kita tahu bila jalan tu mesti ini tagihannya, ini barangnya. Jadi inilah yang dikatakan kita siapkan mindset kita nak menempuh susah. Ini kita satu, ya, itu cara kita nak dapat kekuatan lah. Tu, ya, betul. Bila berlaku kesusahan, telah berlaku janji Allah. Yang kedua, apabila kita nak menempuh jalan Allah, kita kena banyak berdoa supaya Allah permudahkan jalan itu. Ya, bayangkan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muaz bin Jabal pun, ya, sehingga Rasulullah ajar dia doa, ya, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maksudnya Rasulullah pegang tangan dia, kamu selepas solat, kata Rasulullah, jangan lupa doa ni, ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu. Kita minta bantuan Allah untuk mengingati Allah. Boleh faham maksud saya? Jadi apabila kita bermujahadah, jangan lupa untuk meminta bantuan Allah untuk kita gagah dalam jalan mujahadah. Selalu minta, ya Allah, perkukuhkan aku, sentiasa mengingati begitu, ya. Jadi apabila kita sentiasa meminta bantuan daripada Allah, kita jangan kecewa. Kerana Allah pasti membantu. Ud'uni astajib lakum, ya. Bila kita berdoa, insya-Allah Allah akan makbulkan, ya. Dan kadang-kadang dalam kita bermujahadah ni, kita jangan putus asa. Kadang-kadang hanya sedetik atau selangkah saja kita nak melepasi keadaan itu. Jadi kadang-kadang kita dah pergi satu perkara, dah lama dah mujahadah, dah tinggal sedetik aja ataupun selangkah lagi. Tetapi waktu itu kita give up, Jadi kalah kita, ya. Sebab itu kita minta kepada Allah. Yang pertama tadi, kita dah sediakan mindset kita akan menempuh susah. Yang kedua, kita minta bantuan Allah. Okey, yang ketiga, macam mana kita nak kuatkan hati kita dalam bermujahadah dan sebagainya. Itu yang dikatakan sering dengan zikrullah. Zikrullah tu kita tak boleh hilang, kita tak boleh lepas daripada zikrullah, kerana zikrullah tu memberi kekuatan pada jiwa kita. Dan ini ni, apabila zikrullah tu macam ni, bila kita dapat melaksanakan kebaikan, kita kata alhamdulillah. Okey, ini dalam mujahadah ni, hari ni kita menang, kita kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bukan kerana kekuatan kita. Tiba-tiba kita terlanjur membuat dosa ni, terlanjur buat dosa. Waktu kita kata astaghfirullah, kita bertobat balik. Jadi jangan putus asa dengan diri kita. Beri harapan pada diri kita, walaupun kita sering kalah dalam mujahadah, tetapi kita tak mengalah. Ini penting, ya. Kita kalah tetapi kita tidak mengalah. Biar jatuh, walaupun bertongkat dagu, kita terus tegak. Ini penting, ya. Sebab apa? Janji Allah, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, kalau kamu benar-benar menempuh jalan kami, kata Allah, Allah akan tunjukkan jalan-jalan kami. Jadi takat kita tu kita pergi kepada limit yang paling tinggi sekali kesusahan. Dan insya-Allah waktu itu kita akan dipermudahkan. Ini daripada dalam ni, Tapi daripada luar, ni penting juga. Mujahadah tu maksudnya jangan dedahkan diri kita kepada tempat-tempat yang boleh membawa iman kita rosak. Contoh ya ni, jangan dedahkan tempat-tempat kita ke tempat-tempat maksiat. Kalau boleh, kurangkan bergaul dengan orang-orang yang boleh menyebabkan kita lalai. Cari program-program yang dekat-dekat dengan yang boleh membawa kita dekat dengan Allah. Contoh, cari kawan-kawan kita yang sekata dengan kita. Itu yang dikatakan usrah, itu yang dikatakan bahan bacaan kita, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar selalu. Jadi jangan dedahkan kita ke satu tempat yang
yang boleh menyebabkan iman kita tergugat. Ya. Sebab tu dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala kata la taqrabu zina, jangan kamu hampiri zina. Ya. Jadi kita tidak akan kuat apabila berdepan dengan zina betul. Jadi perkara-perkara yang menghampiri kita jangan dekati. Ini untuk memberi kekuatan, dan juga kena ada jemaah. Jemaah tu apa? Kawan-kawan yang sekata dengan kita. Ya, itu yang dikatakan Cik Azizah. Ya. Bagaimana supaya kita dapat kekuatan untuk tanamkan dalam hati supaya kita kuat bermujahadah. Ya. Baik, soalan daripada Cik Zaini tentang nasionalisme tadi. Ya. Yang bila saya kata nasionalisme, nasionalisme itu bukan maksudnya kita tolak total. Maksudnya kita letakkan Islam tu lebih tinggi daripada segala-galanya. Nasionalisme yang Rasulullah SAW memperkuatkan jati diri bangsa Arab, memang kita tengok bangsa Arab yang mudanya dalam sejarah dikenali sebagai belalang padang pasir, tetapi dengan Islam mereka dapat satu jump start. Jump start ni satu lonjakan besar, boleh mengalahkan bangsa Parsi dan juga bangsa Rom sebelum itu, hingga bangsa Arab menjadi bangsa pembina empire. Dan bangsa Arab ni kuat dengan apa? Bangsa Arab ni kuat dengan Islam. Sebab tu Sayyidina Umar kata mulianya Arab itu dengan Islam. Jadi Islam akan menguatkan bangsa itu. Ya. Tetapi bangsa itu tidak jadikan matlamat. Bangsa itu hanya alat untuk kita perjuangkan yang dikatakan Islam. Apa buktinya ni? Ya? Waktu di Mekah waktu itu, ya, oleh kerana kafir Quraisy, penindasan yang begitu hebat, ya, begitu hebat, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya berhijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Kerana di sana dapat satu raja yang adil, yang bangsa lain, yang kulit hitam, namanya Najasyi. Ya. Sedangkan di Mekah waktu itu ialah bangsa Arab. Tetapi bangsa Arab yang menindas Islam. Jadi bayangkan Rasulullah minta para sahabatnya meninggalkan satu bumi Mekah yang diperintah oleh sebangsa dengannya untuk hijrah ke tempat lain yang diperintah oleh yang tidak sebangsa dengannya. Kerana apa? Kerana waktu itu orang Habsyah di bawah perintah Raja Najasyi lebih memberi laluan untuk Islam. Ya. Kita tidak salah untuk kita membela bangsa kita ni. Kita ada sayang kepada bangsa kita. Kerana bangsa ini anugerah daripada Allah. Ya. Kita dilahirkan dalam bangsa Melayu. Dan kebetulan kita lihat di Malaysia ni, bangsa Melayu ketinggalan ni. Ketinggalan dalam bidang ekonominya, dalam bidang akhlaknya, dalam bidang apa saja. Jadi waktu ini kita nak supaya bangsa kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa lain. Betul? Kita nak, kita sayang bangsa kita. Tetapi sayangkan bangsa kita ini, kita nak majukan dengan apa? Dengan Islam. Dengan Islam. Sebab bangsa yang menerima Islam akan menerima kemuliaan. Tetapi kalau kita hanya mencanangkan kecintaan pada bangsa tanpa meletakkan Islam sebagai teras dan asasnya, ya, itu yang dikatakan asabiyah. Itu yang dikatakan asabiyah. Hingga bangsa kita salah pun kita bela. Bangsa kita jahat pun kita kata ya juga. Jadi ini yang dikatakan asabiyah yang melampau. Tetapi ini tidak berlaku kepada zaman Rasulullah. Rasulullah, kalau satu bangsanya salah, tetap salah. Kerana ukuran kita ialah syariat. Katalah ini Cina, ini Melayu. Melayu yang buat tu suatu yang tidak adil, yang tidak adil. Yang Cina ni lebih dekat pada keadilan. Maka waktu itu kita akan menyokong keadilan. Kasih sayang yang dibawa oleh bangsa lain. Contoh, bukan kerana kita tak sayangkan bangsa kita. Tetapi kita berpegang kepada konsep siapa yang lebih dekat dengan Islam. Yang dikatakan kasih sayang, keadilan, kemesraan, yang dikatakan boleh lebih memberi kerjasama, misal kata. Jadi saya rasa Rasulullah SAW sangat sayang bangsanya. Sebab itu dia bawa Islam untuk diterima oleh bangsanya. Dan ini insya-Allah kita tidak dikatakan kita menyokong bangsa kita hingga kita tidak meratakan keadilan kepada bangsa yang lain. Itu yang kita katakan. Di mana salah, kita salahkan. Walaupun yang bangsa kita yang melakukannya. Itu. Yang salah tetap salah. Kalau benar, kita tetap kata benar. Walaupun bangsa lain yang memegang kebenaran itu. Tapi macam mana jauh di sudut hati kita, kita menyayangi bangsa kita. Kerana apa? Kerana Islam menyuruh kita untuk menyayanginya. Tetapi tidak melebihi sayang kita kepada Islam. Itu yang penting. Baik. Kemudian
soalan yang seterusnya, bagaimana kita nak menasihati ya kawan kita ke jalan mengikut jalan Islam ya. Kalau kita dapat bagaimana nak menasihati kawan kita jalan Islam, nasihatnya ada dua bentuk ni ya. Nasihat yang paling penting ialah nasihat dalam bentuk amal. Orang nampak bahawa apa yang kita bawa itu, yang kita cakap itu terserah dalam tindakan kita. Saya selalu katakan bahawa action speaks louder than words. Tindakan lebih berkesan daripada kata-kata. Dan juga yang dia kata lisanul hal, tindakan kita lebih fasih daripada lisanul maqal, daripada kata-kata kita. Sebab itu kalau kita kalau kita dapat mempamerkan Islam dalam tindakan kita, dalam sikap kita, kita cakap sikit pun orang mudah ikut. Tetapi kalau dalam tindakan kita tak ada macam tu, kita cakap orang tak nampak yang kita buat Sebab manusia, saya katakan berkali-kali, lebih mempercayai matanya daripada telinganya. Apa yang kita, sikap kita dilihat, cakap kita hanya didengar kan. Kalau sikap kita betul, insya-Allah orang akan mudah mengikut kita. Jadi cara menasihati kawan kita yang dengan sebaik-baiknya ialah mempamerkan akhlak yang baik. Itu penting, pada diri Rasul ada akhlak yang baik. Yang kedua, kita doakan dia. Itu cara kita doakan dia. Kadang-kadang kita hanya bergantung kepada soal kepetahan saja, tetapi kita tak pernah doakan dia kan. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mendoakan Islamnya Umar, Islamnya Abu Jahal, Islamnya penduduk Taif dan sebagainya ya. Rasulullah ada dua kekuatan ya dalam berdakwah. Satu, ini dalam menasihati satu kekuatan akhlak, satu kekuatan doa ya. Jadi kita dua-dualah kita laksanakan. Ini adalah resepi yang paling ampuh untuk kita memberi nasihat ya. Baik, yang ketiga, kenapa hati kita lalai tadi apa antaranya soalannya apa berkaitan dengan langkah terbaik meniti jalan menghadirkan hati di sepanjang jalan hidup Islam. Ya, macam mana kita nak menghadirkan hati? Hadir hati itu maksudnya yang dikatakan hadirnya Allah di dalam hati kita lah maksudnya ya. Macam mana kita nak berzikrullah ya. Jadi kita berterusan ingat Allah ya. Walaupun kadang-kadang mulut kita menyebut, hati kita lalai. Mulut kita menyebut, hati kita lalai. Kadang-kadang kita flash juga ni, kadang-kadang kita sebut-sebut tapi hati kita lalai. Jadi timbul dalam hati kita, apa tak gunalah macam tu. Tidak. Imam Ghazali kata, walaupun hati kita lalai, teruslah menyebut Allah. Kerana itu lebih baik, kerana mulut itu sudah terselamat daripada memperkatakan sesuatu yang buruk, sesuatu yang mengumpat Sebab tu saya selalu katakan, kalau kita tak dapat jadi garam yang memasinkan ikan, kita jangan jadi lalat yang membusukkannya jadi lidah kita nak betul lidah kita basah zikrullah, hati kita ingat kepada Allah. Kita nak dua-dua begitu kan. Tetapi kadang-kadang lidah kita menyebut tapi hati kita lalai. Walaupun begitu, masih lagi baik daripada hati kita dah lalai, lidah kita pun tak sebut terus Jadi berterusan kita mengingati Allah Dan saya serukan lagi untuk menghadirkan hati kita. Kita sering bergaul dengan orang yang boleh mengingatkan kita kepada Allah. Tengok muka dia, kita ingat Allah kita tengok muka. Ada orang yang begitu, ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, yang bila kita tengok, kita ingat Allah kita boleh juga, itu termasuk zikrullah juga. Ataupun bawa ke tempat-tempat yang dapat kita senang mudah ingat Allah, ke masjid ataupun ke tempat-tempat yang baik, diskusi ilmu, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis tazkirah yang dapat membawa kita mengingati Allah. Itu pun satu jalan untuk kita menghadirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita bersama dengan pemanggil kita di waktu ini. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello. Ya, assalamualaikum. Ada kita siapa di sana? Siti Maisarah. Siti Maisarah. Okey, soalan Siti Maisarah. Kalau kita menegur seorang tu kan, dia macam tak dengar. Menegur seorang tak dengar. Siti Maisarah umur berapa tahun ni? 10 tahun. Okey, terima kasih banyak Siti. Assalamualaikum. Okey, itu sama dengan pemanggil kita berikutnya. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji kat sini. Silakan Haji. Begini Ustaz, saya dah ikut rancangan ini berawal. Jadi Ustaz dah jelaskan di bawah tentang tujuan hidup dan sekarang jalan untuk hidup. Jadi bagaimana pemain Ustaz yang jalan hidup ini? Allah SWT telah jelaskan sejelas-jelasnya dalam surah Wal-As.
Jadi kalau kita sebagai maksud ayat, demi masa manusia dalam kerugian, yang mengisytiharkan rugi ni Allah. Kalau sekiranya yang mengisytiharkan kerugian ini kerajaan, mungkinlah kerugian itu berbilion dolar. Kalau sekiranya yang mengisytiharkan kerugian ini Menteri Keuangan ataupun mungkin kontraktor kelas A, mungkin jutaan ringgit. Tetapi bermakna kalau Allah SWT isytiharkan rugi, bermakna satu benda yang tidak ada tolok bandingnya kerugiannya. Jadi bukankah yang 4 perkara itu demi masa manusia semua dalam kerugian kecuali. Dan itu dikata kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Dan seterusnya lah saling pesan memesan. Kemudian saya ada buat catatan di sini berkenaan dengan Ustaz ada menjelaskan bahawa pokok kalau sekiranya tanpa daun, bunga, ranting, tunggulah dia kan. Jadi ada satu pihak pula dia sibuk dengan sistem politik, sains, ekonomi sebagainya. Tetapi bukankah Ustaz, kalau kita nak dinilaikan bahawa apabila kita cerita tentang solat kan, Allah SWT sudah meletakkan pertolongan dalam keberkatan rezeki di situ. 5 perkara dapat solat dapat menyalurkan 5 saluran, berkat rezeki melalui solat, cahaya dalam kubur melalui solat tahajud, solat isyarat dan duha. Jadi adakah apabila kita mempertekankan yang asas yang tunjang ini, yang ranting-ranting itu akan datang. Jadi ini yang ketiga ni cerita bab lain lah. Saya cuma nak minta redha restu dari Ustaz sebab perkara yang Ustaz cakapkan ini saya selalu saya mention balik dalam khutbah saya. Jadi saya minta berkat daripada Ustaz lah, dapat benarkan apa yang Ustaz selama ini bercakap. Saya sebut kembali dalam khutbah saya. Itu saja saya rasa. Terima kasih Haji. Assalamualaikum. Okey, kita mungkin dapat ambil satu lagi Ustaz ya. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Hello. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Assalamualaikum. Syarul daripada Kampung Pandan Dalam. Silakan Cik Syarul soalannya. Soalan saya berkaitan dengan redha dan pasrah ni. Kalau bila kita diuji dengan kematian yang dikasihi ataupun orang wanita diuji dengan suami ibu poligami, ada di antara mereka dia pasrah tapi tak redha. Dia tak beriman kepada qada dan qadar Allah. So macam mana Ustaz kupas perkara ini supaya maksudnya dia itu ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey Ustaz, ada 3 soalan pada rakan pendengar kita. Pertamanya tentang adik Masyarah. Terima kasih ya. Walaupun kecil ya, tapi berjiwa besar dia faham macam mana tegur. Orang tegur tapi tak dengar ya. Kalau saya mudah aja, tegur lagi berkali-kali lah. Gitu saja, berkali-kali ya, berkali-kali. Kerana satu kebaikan perlu dimulakan berkali-kali. Cuba kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ya. Rasulullah tu maksum, Rasulullah tu hebat peribadinya ya. Rasulullah tu ada wahyu. Tetapi bila Rasulullah berdakwah pun berkali-kali. Tidak Rasulullah sebut sekali, orang dah masuk Islam. Rasulullah sebut sekali, orang dah jadi baik. Tak, berkali-kali ya. Sebab itu perintah daripada Allah untuk menunjukkan kesungguhan kita. Sayangkan kepada, mungkin di masyarakat ni dia tegur adik dia lah kot. Kawan dia dan sebagainya. Jadi kalau sayang, tegur berkali-kali. Kalau kita tengok dalam kaedah pendidikan ya. Kalau kita cakap berapa kali yang masuk ke hati seorang tu. Saya terkejut ya. Dia kata 300 kali ya. Baru masuk kita. Jadi sebab itu ibu ni memang ada kelebihan. Ibu boleh bercakap berkali-kali benda yang sama pada anaknya. Sebab ibu tu ada rahim, ada kasih sayang ya. Jadi sebab itu dia boleh tegur berkali-kali ya. Kalau bapa kurang ya, sekali, 2 kali, 3 kali dah tangan yang naik ya. Tetapi selalunya ibu lebih sabar ya. Jadi Siti Maisarah, saya pesan supaya teruskan menegur ya. Tetapi jangan lupa 2 perkara tadi yang saya sebutkan sebelum ini. Akhlak kita dengan doa kita. Ya, cakap kita mesti baik, tapi akhlak kita mesti lebih baik lagi kan. Doa kita mesti lebih berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Tentang Haji Nur Halim ya, memang ya kata 4 sifat ni kalau kita nak tahu kita kerugian macam mana. Tetapi rugi yang maknawi ni orang tak nampak ya. Selalunya orang nampak yang tersurat saja, yang tak nampak yang tersirat. Contohnya ni misal kata contoh orang yang menegakkan salat sunat fajar sebelum solat subuh 2 rakaat itu lebih bernilai daripada dunia dan segala isinya ni. Dunia dan segala isinya. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah tinggal 2 rakaat solat ini kan. Rasulullah sangat cinta pada solat ni, lebih bernilai daripada segala-galanya.
Tapi ni berapa ramai orang yang rasa gairah untuk daripada dikabarkan di supermarket ini sekarang ni sedang dijalankan ataupun satu promosi yang dapat potongan ini sebagainya. Sebab itu manusia ni yang dikatakan awal dalam perancangan ini mesti celik mata hati. Bukan melihat yang tersurat saja tetapi lihat yang tersirat. Yang kita nampak bukan hanya dunia tetapi dunia sebagai alat untuk menuju akhirat. Yang kita kata. Contohnya kalau kita misalnya tertinggal solat berjemaah, kita tak rasa 27 kali ganda tu suatu yang berharga pada diri kita kan. Kadang-kadang tertinggal solat subuh pun selamba saja, tak ada rasa apa kan. Sedangkan kalau kita baca dalam satu hadis, orang yang solat subuh dijamin nyawanya. Sehingga ada penguasa Hajjaj Yusuf As-Saqafi bila dia tu kejam, seorang penguasa kejam, tapi bila dia tahu dia nak bunuh orang tu solat subuh, dia takut. Begitu sekali perlindungan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang solat subuh sebenarnya. Tetapi kita tak rasa macam tu, kita tak rasa macam tu. Apa yang ada dalam fikiran kita hanya yang kita nampak dekat saja. Kita tak nampak yang jauh. Kita nampak yang tersurat kita tapi tak nampak yang tersirat. Kita nampak nikmat tetapi kita tidak nampak hakikat. Kita hanya nampak nikmat tetapi kita lupa kepada pemberi nikmat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kadang-kadang kita dianggap anggap mudah saja macam tu. Itu yang saya katakan, ini yang dikatakan iman. Ini yang dikatakan iman. Iman itu percaya kepada yang gaib. Dosa, pahala, syurga, neraka, nampak ni? Tak nampak. Tetapi orang yang beriman, bila dia nampak, ini dosa, yang ini neraka, dia tak boleh pergi. Dia tak boleh buat. Yang ini pahala, yang ini syurga, dia pergi. Apa yang membezakannya? Hanya iman. Hanya perkara yang ada di dalam ma waqara fi qalbi. Apa yang menetap di dalam hati kita. Ini soal hati. Soal yang tak nampak ni. Sebab itu, ada orang nampak, orang ni rugi. Kerana apa rugi? Kerana dia tak dapat ni. Ada orang nampak orang ni yang rugi sebenarnya kerana dia tak nampak yang macam ni. Contoh, kalau kita baca Hayatus Sahabah, kisah-kisah para sahabat, kita tengok, kita nampak terlalu menderita hidup dia. Dia macam ni lah, dia buat berkorban macam ni, dia berpuasa macam ni, dia minta maaf je, dia berjihad macam ni. Kita nampak dia seolah-olah menderita, tetapi sebenarnya dia bahagia. Kita nampak bahagia. Tetapi sekarang ni kita nampak pula yang sekarang ni kalau orang yang tersirat dia nampak apa lagi yang tak ada pada billionaire tu rumahnya 2-3 villa, dia boleh pergi, orang kata dia minum pagi di Hong Kong, dia boleh pergi lunch dekat New York, dia boleh buat apa yang tak ada. Rupa-rupanya kita tengok yang tersirat, rupanya mereka ni kekosongan, emptiness, dan sebagainya. Sebab itu kadang-kadang kita jangan tertipu. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan mata benda yang menipu daya. Macam kelihatan fata morgana, kita nampak dia ada segala-galanya, tetapi dia tidak ada segala-galanya. Apabila dia tidak ada iman, apabila dia tak tergolong kepada 4 golongan tadi, yang beriman, yang beramal, yang pesan memesan dengan kesabaran dan juga dengan kebenaran tadi. Benar apa yang dikatakan oleh Haji Nur Halim tadi. Okey, tentang tadi soal akar dan juga dahan dan sebagainya, saya dah katakan selalu kalau orang benar-benar jaga akar pokok tu benar-benar, insya-Allah batang tu akan tumbuh. Dan batang yang betul-betul dijaga, dia akan menimbulkan dahan, ranting dan sebagainya. Itu yang dia. Sebab dia bermula nak menanam pokok. Tetapi yang saya tekankan tadi, ada orang yang melihat sekitar itu saja. Dia kata, okey, Islam ni ini saja. Yang nak dirikan ini saja. Baik, soal rezeki. Soal rezeki ni, rezeki ni Allah Subhanahu Wa Taala dah jamin pada kita ni. Dah ada dah. Cuma kalau kita sebagai perbandingan, saya selalu jadikan ini sebagai satu perbandingan, cuba bayangkan ni. Cicak dia tidak boleh terbang. Tetapi rezekinya terbang. Sepatutnya cicak boleh terbang juga, dia sayap supaya dia boleh kejar serangga yang bersayap, kerana itulah makanannya. Tetapi Allah Maha Adil. Rezeki cicak tu boleh dapat kat dia walaupun dia tak dapat terbang. Itu satu yang aneh ni. Satu lagi periuk kera. Pokok periuk kera. Periuk kera, bukan periuk. Pokok periuk kera. Pokok periuk kera ni, pokok periuk kera ni, dia tidak boleh bergerak. Tetapi rezekinya dia serangga-serangga yang boleh bergerak. Tadi cicak boleh bergerak juga, tapi tak boleh terbang. Yang ni betul-betul totally tak boleh bergerak, tetapi dia dapat juga sebab rezekinya dah dijamin. Tetapi dalam menerangkan tentang rezeki kepada manusia, dalam hadisnya Rasulullah
ya, tidak menggunakan cicak dan tidak menggunakan pokok kera sebagai metaforanya, ya. Kalau dia cakap tentang rezeki, selalunya digunakan burung. Ya, burung, selalu ada hadis yang katakan burung itu terbang kosong dengan tembolok yang kosong pada waktu pagi awal subuh. Kemudian dia balik waktu senja dengan tembolok ataupun perutnya yang telah terisi, ya. Lalu adalah ungkapan Tuhan telah ciptakan rezeki untuk burung, tetapi burung kena terbang untuk mencarinya. Yang inilah manusia. Bila dikatakan metafora manusia mencari rezeki yang dikaitkan dengan burung, rezeki telah ditetapkan untuk kita, tetapi kita kena mencarinya. Ini yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Kita wajib berusaha, ya, untuk mencari rezeki, tetapi usaha kita tidak memberi bekas. Yang memberi bekas ialah Allah. Jadi di situ ada dua kewajipan. Kewajipan yang pertama ialah kewajipan kita berusaha. Ini wajib. Yang kedua, kewajipan menerima takdir setelah kita berusaha. Itu wajib juga. Jadi sebab itu dia kata hujung akal baru tawakal. Jadi kita berusaha itu diperintahkan oleh Allah. Tetapi bukan usaha itu yang memberi bekas. Yang memberi bekas ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tak berusaha, kita hanya menunggu takdir, itu salah. Ataupun kita dah berusaha dan kita yakin usaha kita yang memberi bekas, itu salah juga. Jadi dua-duanya mesti sebab tu dalam surah Al-Jumu'ah, ya, saya tak ada rujukannya pada petang ini, diterjah dengan soalan kita. Dia ada dalam surah Al-Jumu'ah tu, fa iza qudiyatus shalat fantashiru fil ardh. Maksudnya selepas kamu menunaikan solat Jumaat, hendaklah kamu bertebaran, kamu wabtaghi fima atakallah. Maksudnya kamu cari rezeki kurniaan Allah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak. Maksudnya setelah solat kita tak boleh duduk dalam masjid, tetapi kita kenapa fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Maksudnya cari rezeki. Dan tapi dalam mencari rezeki itu ingat juga Allah banyak-banyak. Jadi ini penting. Ini terjadi pada zaman Sayyidina Umar, ya, ni, ya. Pernah Sayyidina Umar lihat sekumpulan pemuda duduk dalam masjid. Dia berzikir, baca Quran, satu kumpulan pemuda. Lantas Sayyidina Umar bertanya, siapa yang bagi dia makan? Ya, ada orang lain. Orang tu lebih baik lagi daripada pemuda ni. Sebab apa? Pemuda yang benar-benar apabila dia membina dirinya di dalam masjid, dia harus keluar untuk mencari rezeki. Dan rezeki yang sebaik-baiknya, yang rezeki yang halal ini, sebaik-baik amalan selepas amalan-amalan fardu yang lain. Sebab itu mencari rezeki untuk diri kita, keluarga kita, dia dikatakan satu jihad juga. Jadi apa yang saya ingin tekankan kepada dalam perbincangan dengan Haji Nur Alim tadi ialah di samping kita menjaga akar dan batang pokok, kita juga kena menitik beratkan soal dahan, ranting, daun dan buahnya. Tidak boleh kita kata kita jaga sajalah akar, kita jagalah batang, insya-Allah yang lain dengan sendirinya tidak terjaga. Tidak, kita kena jaga keseluruhannya. Tetapi kita tahu yang mana teras, yang mana asas, yang mana lebih utama daripada yang kurang utama. Itu dari segi aulawiyatnya pula, ya. Okey. Kemudian yang ketiga, redha dengan pasrah dengan takdir Allah, dengan kematian dan sebagainya. Di sini ada dua tingkat, ya, dalam kita menerima takdir Allah. Satu makam redha namanya, satu lagi makam sabar. Makam redha ni lebih tinggi daripada makam sabar. Kedudukan orang yang sabar lebih rendah daripada kedudukan orang yang redha. Orang yang redha apabila berlaku sesuatu yang musibah yang tidak disukainya, kematian, kesakitan, kegagalan, dia kata apa ni? Alhamdulillah. Segala puji pada Allah. Dia rasa manis dengan kepahitan itu. Tetapi orang yang sabar, bila kena ujian ni, dia akan kata apa ni? Dia kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia masih lagi mengucapkan kalimat istirja. Bukan hamdalah, tetapi masih lagi istirja. Sebab apa ni? Dia menderita di dalam. Di dalam hatinya menderita juga, tetapi tidak terserlah dalam bentuk kata-kata dan perlakuannya. Tetapi orang redha berbeza. Dalamnya gitu, luarnya pun begitu juga. Tetapi orang sabar, dalamnya bergolak, tetapi tak nampak. Nampak dia kontrol, dia dapat kontrol dan sebagainya. Sebab itu saya rasa dalam hal ini pasrah yang sebenarnya yang paling tingkat sekali adalah pasrah dari peringkat redha. Tetapi kalau kita tak dapat redha, biarlah kita peringkat sabar saja, ya. Menderita, tetapi kita tidak terlalu menderita. Kerana apa? Kita ada harapan untuk Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat penderitaan kita itu, insya-Allah. Okey. Saya kira sampai di sini dulu.